Alright, hello there. How are you doing today? Alright, pagi ni saya akan kongsi satu lagi tips untuk listening ya, untuk listening. Okey, pertama sekali listening ni mengambil masa 30 minit. Biasanya mengambil masa 30 minit dan biasanya listening ni di antara tiga kertas, listening ni adalah kertas yang terakhir. Dan biasanya listening ni peperiksaannya adalah pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu. Jadi untuk listening, pertama sekali tips yang saya ingin kongsikan ialah sebelum listening itu dijalankan, maksudnya satu malam sebelum peperiksaan listening itu dijalankan, para pelajar hendaklah bersedia sebelum hari kejadian ataupun hari peperiksaan listening itu dijalankan. Yang pertama sekali mestilah mental kita mestilah bersedia untuk peperiksaan. Okey, kita tak maulah pelajar-pelajar tu dalam keadaan serabut ke. Serabut ni ada bermacam-macam jenis serabut lah. Kenapa dia serabut tadi? Yang pertama mungkin dia ada perbalahan dengan ibu bapa dia ke, ataupun dia ada serabut dengan kawan-kawan dia ke, ataupun serabut mengenai masalah kewangan ke, ataupun masalah beban homework yang banyak ke. Tak boleh. Ya. Segala benda yang serabut tak boleh dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan. Okey, sebab apa? Sebab untuk peperiksaan listening, para pelajar diminta untuk fokus. Okey, para pelajar diminta untuk fokus kepada examination listening tadi. Jadi kepala ataupun pemikiran dia tu tak bolehlah difikirkan banyak-banyak benda. Okey. Jadi fokus adalah penting kerana itu adalah satu-satunya masa yang amat-amat berharga kepada para pelajar ya. Jadi fokus dalam listening, sebab anda hanya dibacakan 2 kali saja soalan listening. Okey, bacaan yang pertama, lepas tu bacaan itu akan diulang untuk kali yang kedua. Okey, jadi perkara yang seterusnya sebelum listening itu dijalankan, jadi para pelajar dinasihati supaya tidak memakan makanan yang boleh mengganggu sistem perut. Ditakuti contohnya lah para pelajar tak boleh makan tom yum ataupun benda-benda yang pedas. Okay, menyebabkan besok boleh jadi perut anda mungkin berasa tidak selesa. Mungkin berlakunya buang-buang ataupun cerik-berik dan sebagainya. Ini sudah pasti mengganggu fokus para pelajar untuk mengambil peperiksaan listening. Jadi kalau sekiranya para pelajar asyik berulang-alik ke tandas, sudah tentu masa yang diperuntukkan selama 1.5 jam tadi akan menjadi terganggu. Ya. Itu perkara yang kedua. Lepas tu perkara yang ketiga ialah jangan lupa untuk membawa IC ataupun kad pengenalan ke dewan peperiksaan. Perkara yang kedua ialah mengenai slip peperiksaan. Slip peperiksaan muid jangan lupa bawa sekali. Dan yang ketiga ialah alatan untuk menulis. Okey, alatan untuk menulis. Jadi 3 perkara yang penting itu janganlah dipandang remeh ya. Letakkan pada satu tempat yang sesuai pada malam sebelum listening itu. Jadi letak di tempat yang sesuai dan mudah untuk dicari. Okey. Lepas tu kalau kepada sesiapa yang membawa kenderaan, membawa kenderaan ke sekolah, walaupun benda ini nampak macam remeh, tetapi penting. Contohnya kalaulah pelajar itu membawa motor ke sekolah. Jadi malam sebelum tu hendaklah minyak motor tu diisi penuh ya. Walaupun benda ni nampak remeh tetapi amat penting. Tak maulah pagi-pagi besok tengok-tengok start motor ataupun start kereta minyak tak ada. Jadi awak kena turun ke dewan peperiksaan sebelum pukul 8 lagi. Jadi mungkin
stesen minyak setengah-setengah tu belum buka lagi. Jadi kenderaan anda kehabisan minyak. Jadi sudah tentulah berlakunya suasana panik. Okey, jadi panik tu saya tak maulah ya. Jadi minta elakkan daripada masalah panik. Okey. Perkara-perkara yang lain saya ingin nasihatkan kepada para pelajar, jika sekiranya pelajar tertinggal slip ataupun IC dekat rumah kerana kelam kabut, okey, jadi para pelajar terpaksa pulang balik ke rumah untuk mendapatkan slip ataupun IC. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang boleh berlaku dan pernah berlaku ya, pernah berlaku. Jadi nasihat saya ialah bila tertinggal dokumen penting ini, tolong jangan pulang ke rumah. Saya bimbang jika berlaku apa-apa yang tidak diingini di dalam perjalanan anda ke rumah. Jadi tolong jumpa dengan guru anda. Guru anda mesti tunggu anda di sekolah dan minta guru itu memberikan satu surat pengesahan bahawa anda adalah pelajar sekolah berkenaan dan diisi dengan nombor kad pengenalan dan juga nombor pusat dan juga pengesahan anda sebagai seorang pelajar di sekolah berkenaan. Okey, ini hanya untuk pelajar, para pelajar para pelajar calon sekolah ya. Untuk calon sekolah ya, dia boleh mengambil satu surat pengesahan daripada guru mengatakan bahawa beliau adalah pelajar sekolah berkenaan. Okey, tips yang seterusnya ialah semasa peperiksaan tu janganlah kita memberi tumpuan kepada kepada CD player yang dimainkan dalam dewan. Contohnya jika dewan peperiksaan tadi berada berdekatan dengan jalan raya, tentulah akan terdengar kenderaan-kenderaan yang bising di jalan raya ataupun bunyi horn dan sebagainya. Jadi jangan tumpukan kepada benda lain ya, jangan tumpukan kepada benda lain. Buat tak tahu saja. Apa saja bunyi selain pada listening, you jangan pedulikan. Apa yang you kena fokus adalah hanyalah kepada CD player yang memainkan soalan-soalan yang you perlu jawab dalam masa setengah jam. Yang lain tak penting. Ya. Okey. Jadi sekiranya ada masalah-masalah lain, anda bolehlah berjumpa dengan pengawas peperiksaan yang berada dalam dewan peperiksaan tersebut. Okey. Seterusnya tips untuk menjawab soalan peperiksaan listening. Okey, untuk peperiksaan listening anda diminta untuk menjawab soalan tadi selama 30 minit 30 minit. Jadi 1 minit diberikan untuk anda melihat keseluruhan soalan ya. Katakanlah soalan tu ada 20 soalan, okey, anda kena lihat dalam masa 1 minit. Okey, soalan 1 sampai soalan 20 dan anda memang pun diberikan masa untuk melihat soalan tu selama 1 minit sebelum CD player tadi dimainkan. Jadi apa tujuan kamu diberi masa untuk melihat soalan? Okey. Untuk soalan listening ni, kalau you lihat soalan tu, at least awak telah ada satu gambaran apakah bentuk soalan yang ditanya dalam listening tadi. Jika kamu tidak melihat soalan, katakanlah arahan diberi untuk melihat soalan selama 1 minit, tapi kamu tidak mempedulikan arahan tersebut ataupun tidak mendengar atau tidak memahami arahan tersebut, jadi menyebabkan kamu tidak membaca soalan itu secara keseluruhan. Jadi ini adalah satu kerugian yang amat besar. Ya, melihat kertas soalan sebelum CD player itu dimainkan adalah amat penting untuk mendapatkan satu gambaran dalam kepala anda apakah bentuk soalan dan untuk dilinkkan nanti, untuk dihubungkan pendengaran anda dengan penglihatan anda pada kertas soalan tadi. Jadi jika soalan itu telah dilihat, lepas tu kamu diperdengarkan dengan CD player, sekurang-kurangnya apa yang kamu lihat tadi pada kertas soalan akan secara automatik akan link dengan apa yang kamu dengar di dalam CD player tadi. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, yang seterusnya untuk soalan listening ni,
soalan listening ni you dengar soalan tu, and then masa you dengar, you boleh catat apa-apa yang you dengar daripada CD tadi, nota ke ataupun apa catatan yang you perlu tulis, you boleh tulis. Okey. And then kalau katalah you dah faham soalan tu dan you boleh jawab, okey, terus jawablah. Terus isikan tempat kosong di tempat listening tadi. Okey, soalan-soalan listening pula terdiri daripada mengisi tempat kosong. Mengisi tempat kosong, ada yang kena isi tidak lebih daripada 3 perkataan. Okey, tidak lebih daripada 3 perkataan. Ada juga soalan yang kamu kena isi tidak lebih daripada 5 perkataan. Okey, jadi masa mengisi jawapan tu kena ikutlah. Kalau soalan tu mahukan tidak lebih daripada 3 perkataan, you jangan tulis lebih daripada 3. Kalau tidak, markah akan dipotong. Begitu juga dengan soalan yang mahukan kamu menulis tidak lebih daripada 5 perkataan. Jadi jika kamu tulis lebih daripada 5 perkataan ataupun 6 ataupun 7, jawapan kamu akan dipotong markah. Okey. Jadi itu adalah di antara jawapan yang kamu perlu tulis dalam listening. Okey. Apa lagi? Okey, sekiranya kamu mendengar soalan daripada CD player tadi, kamu bolehlah mendengar secara fokus, ya. Mendengar secara fokus. Okey. Pertama sekali, setelah kamu mendengar, CD itu akan memberi peluang ataupun arahan dalam CD tadi akan memberi peluang kepada kamu untuk menulis jawapan, selama 1 minit. Lepas tu CD yang sama ataupun berita ataupun konten yang sama akan dibacakan sekali lagi. Contohnya soalan itu berkaitan dengan story. Mula-mula story itu akan dibaca pertama kali, and then story itu akan dibaca sekali lagi selepas kamu diberi masa 1 minit untuk menjawab soalan tadi. Ya. Okey, kapal terbang sedang lalu di atas kepala saya, ya. Kapal terbang dari lapangan terbang Pangkalan Cepa, Kota Baru sedang lalu di atas kepala saya tadi. Okey, sedikit gangguan. Okey, selepas kamu mendengar listening soalan daripada listening tadi, okey, orang-orang akan confuse. Apa itu soalan daripada listening? Apa itu soalan daripada CD? Apa itu soalan daripada kertas soalan? Okey, apa yang berlaku ialah yang dibaca dalam CD hanyalah story, news ataupun wawancara. Okey, jadi soalan itu bukan di dalam CD player, tapi soalan itu adalah di atas kertas, di dalam kertas di atas meja kamu. Okey, mereka tidak bertanyakan soalan di dalam CD, tapi soalan itu berada dalam kertas soalan yang berada di hadapan kamu di atas meja. Apa yang dibaca hanyalah news ataupun story ataupun wawancara. Jadi sebab itulah kamu kena dengarkan elok-elok apa yang dibaca, ya. Okey, sekian saja.